Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti yang kita baca pada tema yang tertera pada kain-kain rentang majlis sawat pada hari ini, iaitu air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tengah hari ini insya-Allah saya ingin menyeru semua yang berada di dalam masjid ini, marilah sama-sama kita menadah tangan kita, menadah titisan air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan berkat air mata kebimbangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat membangkitkan hati-hati kita yang sudah lama tertidur, yang sudah lama kering, yang sudah lama kontang. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, pada satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya, "Ya Abdullah, bacakanlah Al-Quran kepadaku." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Rasulullah pun menjawab, "Ya Abdullah, sesungguhnya aku senang bila mendengarkannya daripada orang lain." Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun membacakan surah An-Nisa hinggalah sampai kepada ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah nanti apabila dipanggil daripada tiap-tiap umat seorang saksi, yaitu nabi-nabi mereka, dan dipanggil engkau ya Muhammad sebagai saksi bagi mereka, yaitu umatmu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, "Hasbuk." Cukuplah. Ya Abdullah, cukup, berhenti di situ ya Abdullah. Dan aku melihat air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir. Menitis air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya air mata apakah itu? Air mata apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bimbang. Di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi ke atas umatnya sendiri. Rasulullah takut dan Rasulullah bimbang. Rasulullah akan terpaksa berdiri di hadapan Allah bersaksi ke atas kita, bersaksi bahawa sebahagian umatnya itu menolak seruan baginda, bahawa sebahagian umatnya memperlekehkan sunnah-sunnah Rasul, bahawa sebahagian umatnya masih bergelumang di dalam maksiat. Menitis air mata baginda memikirkan tentang hal ini. Marilah bersama-sama dengan saya kita lihat apakah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan, khususnya terhadap umat yang akan datang selepas kewafatan baginda, yang baginda tidak pernah bertemu. Rasulullah pernah meluahkan rasa bimbang. Rasulullah bahkan pernah menitiskan air mata. Apakah kebimbangan-kebimbangan ini, wahai pecinta-pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak khabar gembira yang Rasulullah berikan, tetapi banyak juga khabar-khabar yang menakutkan, yang membimbangkan kita. Rasulullah
bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, akan datang suatu masa di mana kamu, yakni umat Islam, akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa dunia, seperti mana orang yang ingin makan mengerumuni talam hidangan mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah pada waktu itu kami tergolong dalam golongan orang-orang yang sedikit? Are we amongst the minority? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Sesungguhnya pada waktu itu kamu ramai, tetapi ramainya kamu seperti buih-buih di lautan. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar daripada hati musuhmu terhadapmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan sifat al-wahan. Apakah itu al-wahan ya Rasulullah? Itulah cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Wahai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu buih? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan buih, apakah itu buih? Buih adalah suatu perkara yang ada bentuknya, tetapi apabila kita cocok, dia meletup, tidak ada apa-apa di dalamnya. Umat yang ada bentuknya tetapi tiada isinya, yang menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tetapi tidak faham erti bersaksi, yang menunaikan solat, tetapi solatnya itu tidak mampu menegahnya daripada kemungkaran dan kekejian, yang menunaikan ibadah puasa, tetapi di dalam bulan puasa lah umat Islam paling banyak membazir, yang menunaikan zakat, tetapi masih bergelumang dengan riba, yang menunaikan haji ke Mekah, tetapi hati masih belum benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, terlihat daripada jauh kedatangan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Rasulullah melihat kepada Mus'ab, sekali lagi menitis air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menitiskan air mata kerana mengenangkan siapakah Mus'ab sebelum dia masuk Islam, sebelum dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah. Siapakah Mus'ab? Mus'ab adalah seorang anak orang kaya. Jika dia berjalan, minyak wanginya itu mampu dihidu walaupun dia sudah berlalu daripada tempat itu. Tapi kini Rasulullah terlihat Mus'ab tidak ada sesuatu pun yang berada di tubuhnya kecuali sehelai kain, sehelai selendang yang ditampuk dengan kulit. Rasulullah pun menoleh kepada para sahabat yang ada dan bersabda, akan datang suatu masa di mana pada waktu pagi kamu akan mengenakan satu pakaian, dan pada waktu petang kamu akan menukar pakaian yang baru. Apabila diangkat satu hidangan makanan, akan diletakkan satu hidangan makanan yang baru, dan kamu akan menghiasi rumah-rumah kamu seperti kamu menghiasi kelambu Ka'bah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah pasti pada waktu itu keadaan kami lebih baik, kerana kami tidak perlu lagi bertungkus lumus mencari rezeki. Kami hanya mampu dan dapat menumpukan perhatian kami kepada ibadah, ya Rasulullah. Apa jawab baginda Rasul? Rasulullah berkata, tidak. Sesungguhnya keadaan kamu yang sekarang ini jauh lebih baik daripada keadaan kamu yang itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya kamu akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang telah menimpa umat-umat terdahulu, yaitu terlalu banyak berseronok,
kehidupan yang terlalu mewah, berkejar-kejaran, berlumba-lumba untuk menghimpun harta dunia, saling hasut menghasut untuk menzalimi satu sama lain, saling tipu menipu. Wallahi, aku tidak bimbang kamu jatuh fakir, aku tidak bimbang kamu jatuh miskin, tetapi aku lebih bimbang apabila Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dunia di hadapan matamu, maka kamu akan berlumba-lumba dan berebut-rebut mengejar dunia, dan akhirnya dunia akan membinasakan kamu, samalah seperti orang-orang terdahulu dibinasakan oleh dunia. Bukankah kita sedang hidup di dalam waktu yang Rasulullah SAW katakan itu? Rasulullah juga mengingatkan kita, apabila cinta dunia berleluasa, riba dan zina akan berleluasa dalam sebuah masyarakat. Bagaimana tidak? Apabila ketua-ketua keluarga, ibu-ibu dan ayah-ayah terlalu sibuk menakutkan atau bimbang akan hal-hal yang belum berlaku dan sedihkan perkara yang sudah berlaku, sehingga terlupa waktu yang sekarang ini, anak-anak di depan mata. Kita terlalu sibuk mencari rezeki, kita terlalu sibuk mengambil hutang, dan atas sebab itu kita terpaksa bekerja dengan lebih keras lagi untuk membayar hutang-hutang yang dicengkam dengan riba. Akhirnya apa yang berlaku? Keluarga kita terbengkalai. Dan apabila keluarga terbengkalai, anak-anak terbiar, sudah pasti zina akan berleluasa di dalam sebuah masyarakat. Adakah kita mampu menafikan bahawa perkara ini sedang berlaku di dalam masyarakat kita? Wallahi tidak. Apa yang ingin kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda ingin hadiahkan amalan anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin hadiahkan amalan saya yang begitu sedikit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada artinya amalan kita. Marilah sama-sama pada hari ini kita berjanji, kita menghadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titisan air mata perubahan. Air mata yang berazam bahawa kita akan melakukan perubahan dalam masyarakat kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yang mana sangat berat baginya penderitaan kamu, dan dia sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Dan dia juga sangat-sangat pengasih dan sangat-sangat lembut bagi orang-orang yang beriman. Jangan sangka keprihatinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepedulian baginda Rasulullah SAW itu hanya setakat di dunia ini. Sesungguhnya kasih baginda Rasulullah SAW itu merentas arti kemanusiaan dan merentas jurang waktu maupun jarak. Kasih sayang baginda Rasulullah akan Rasulullah bawa hingga ke akhirat. Seperti yang telah diceritakan tadi oleh Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Saya ingin menyambung hadis itu. Ketika di mahsyar nanti, ketika umat manusia berada dalam gelisah, panas, penat, kita akan mencari para nabi-nabi Allah, minta supaya Allah percepatkan proses hisab. Sampai kepada Nabi Adam menolak kepada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim menolak dan berkata, pergilah kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak, hinggalah kepada Nabi Isa. Kekecewaan demi kekecewaan yang dihadapi oleh umat manusia di padang mahsyar nanti. Siapa lagi yang ingin kita harapkan? Akhirnya Nabi Isa memberikan kita harapan, sinar harapan. Pergilah kamu kepada Muhammad. Pergilah kamu kepada Muhammad. Kita pun bersama-sama berjalan, bahkan berlari mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah umatnya. Apabila berada dalam keadaan yang susah, baru berlari mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila di akhirat nanti, barulah kita bergegas mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kelapangan, kita ada kemudahan pada hari ini, tapi kita tidak pernah mencari berlari kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti, sesampainya kepada baginda Rasul, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Analaha, analaha. Sesungguhnya ya, syafaat ini memang untukku. Memang untukku. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke arasy Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji-pujian dan sanjungan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mana-mana manusia sebelum ini. Tersungkur baginda sujud. Allah berkata kepada dia, ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah akan aku tunaikan. Berilah syafaat, aku akan tunaikan permintaan syafaatmu. Rasulullah pun bangkit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisun sahih. Rasulullah bangkit. Perkataan pertama yang Rasulullah sebut, bukan nama istrinya, bukan nama anaknya, bukan nama keluarganya. Ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, baiklah, pergilah engkau ke neraka dan keluarkanlah sesiapa saja daripada umatmu yang pada hatinya itu ada keimanan sebesar biji gandum. Rasulullah SAW pun bergegas pergi dan mengeluarkan semua umat-umatnya yang mempunyai keimanan di dalam hati sebesar biji gandum. Sebesar biji gandum. Apa yang baginda lakukan selepas itu? Adakah baginda terus Alhamdulillah dan meninggalkan umat-umatnya yang masih ramai lagi dalam neraka? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang dibacakan oleh adik kita tadi. Allah akan memberikan baginda sehingga baginda redha. Sesungguhnya baginda belum redha kerana masih ramai umatnya di dalam neraka. Rasulullah patah kembali kepada Allah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan sujud tersungkur di depan Allah. Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku tunaikan. Mintalah syafaat, akan aku tunaikan syafaatmu itu. Rasulullah tidak cakap perkara lain. Perkara sama Rasulullah tunjuk kepada neraka dan Rasulullah kata, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, baik, pergilah engkau sekali lagi dan keluarkanlah sesiapa saja daripada umatmu yang di dalam hatinya memiliki keimanan sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Rasulullah pun bergegas menuju ke neraka dan mengeluarkan semua umat-umatnya yang memiliki keimanan sebesar biji sawi. Adakah baginda berhenti di situ? Adakah baginda terus berehat? Panas api neraka itu. Pastinya baginda sudah cukup penat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah belum redha lagi. Masih ramai umatnya di dalam neraka.
Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ya Muhammad, angkat kepalamu, minta akan aku tunaikan. Mintalah syafaat akan aku tunaikan. Ummati ya Allah. Ummati ya Allah. Ummati ya Allah. Ummati ya Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, minta akan aku tunaikan. Mintalah syafaat akan aku tunaikan. Ummati ya Allah. Baiklah, pergilah engkau dan keluarkanlah sesiapa saja daripada umatmu yang memiliki keimanan lebih kecil daripada biji sawi. Keluarkan mereka ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Keluarkan mereka ya Muhammad. Bergegas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan baki-baki umatnya. Kalau di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sudah malu. Rasulullah sudah malu untuk membuat permintaan kali keempat. Rasulullah sudah malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini kali terakhir. Kalau Rasulullah tidak menutup malunya, kalau Rasulullah tidak menyembunyikan malunya kepada Allah, Rasulullah tidak akan naik lagi. Rasulullah tidak akan bersujud lagi di bawah arsy Allah, tetapi Rasulullah meneruskan. Rasulullah meneruskan sekali lagi bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan sekarang ini ya Muhammad? Rasulullah berkata, ya Allah, izinkan aku keluarkan daripada neraka itu sesiapa saja daripada umatku yang pernah menyebut walau sekali la ilaha illallah. Walau sekali ya Allah la ilaha illallah. Walau sekali ya Allah la ilaha illallah. Ya Muhammad, sesungguhnya perkara ini bukan untukmu, tetapi dikarenakan sifat kemuliaanku, keagunganku, keluarkanlah sesiapa saja daripada umatmu yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa lagi yang kita inginkan wahai umat Muhammad? Kita ada Tuhan yang paling agung. Kita ada Nabi yang paling penyayang. Apa lagi yang kita inginkan? Apakah lagi yang menahan kita daripada berubah menjadi manusia yang lebih baik? Adakah kita akan terus membiarkan Rasulullah menangis di dalam kuburnya bimbang terhadap umat akhir zaman? Atau kita akan pergi mengesat air mata baginda Rasulullah? Ya Rasulullah, aku berjanji pada hari ini aku akan berubah. Aku akan jadi manusia yang lebih baik ya Rasulullah. Tadahlah air mata baginda Rasul dan usaplah ke hati anda. Moga-moga hati kita yang sudah mati ini mampu bangkit. Hati kita yang merasakan bahawa keadaan tidak boleh lagi berubah, dapat berubah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wahai golongan Adam, ayah-ayah, suami-suami, abang-abang, kembalilah menjadi ketua keluarga yang baik. Anak-anak anda, isteri-isteri anda memerlukan anda. Peliharalah keluarga anda daripada api neraka. Sesungguhnya ketika anda mengucapkan qabul di dalam akad nikah, aku menerima nikah fulanah binti fulan, pada waktu itulah Allah telah memindahkan segala tanggungjawab daripada ayah wanita itu kepada bahu anda, kepada pundak anda.
Sesungguhnya kesejahteraan keluarga anda bukan terletak kepada mana-mana institusi, bukan kepada sekolah, bukan kepada pemerintah, tetapi yang bertanggungjawab adalah anda sendiri. Yang bertanggungjawab adalah anda sendiri. Kemudilah bahtera keluarga kita. Yang pertama sekali dengan ilmu. Carilah ilmu. Tajamkanlah pemikiran kita. Didiklah isteri dan anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan rahmah, dengan hikmah. Dan sesungguhnya jaluran emas Sayyidina Muhammad, jaluran tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah sampaikan daripada Nabi Adam kepada nabi-nabi selepas itu dengan peluh dan darah mereka, sehinggalah sampai kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian baginda menyampaikan kepada para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, selama 1400 tahun disampaikan jaluran emas ini daripada generasi kepada generasi. Jagalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai jaluran emas ini terputus di dalam keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak faham arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah ayah-ayah sekalian, suami-suami sekalian, buatlah perubahan di dalam keluarga anda. Golongan ibu, kakak-kakak, para isteri, anda adalah pengzahiran sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah makhluk yang indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzahirkan sifat kasih sayang di atas muka bumi ini. Tanamkanlah kasih sayang kepada Allah dan kepada Rasul di dalam hati suami-suami anda dan anak-anak anda. Jikalau mereka mencari kasih sayang di luar rumah, itu menunjukkan anda tidak cukup memberikan kasih sayang kepada mereka di dalam rumah. Jangan biarkan mereka mencari kasih sayang di luar rumah. Jangan biarkan suami-suami anda mencari kasih sayang di luar rumah. Jangan biarkan anak-anak anda mencari kasih sayang di luar rumah. Bukan di situ tempatnya. Tempatnya adalah di riba anda. Di riba anda. Kami merindukan lagi ibu-ibu yang dapat melahirkan insan-insan seperti Al-Imam Syafi'i, insan-insan seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Sesungguhnya tanpa ibu-ibu mereka yang berada di belakang mereka, mereka tidak akan menjadi manusia-manusia tersohor seperti itu. Wahai ibu-ibu, peranan anda besar. Kami masih berharapan besar bahawa tangan anda yang mampu menghayunkan buayan itu masih mampu mengguncang dunia. Bangkitlah wahai ibu-ibu. Bangkitlah. Lakukanlah perubahan di dalam keluarga anda. Bawalah mereka kembali kepada Allah dan Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada arti kebahagiaan di atas muka bumi ini jikalau terpisah daripada kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik golongan remaja, golongan remaja yang berada di sini, anda Allah kurniakan dengan tenaga yang hebat, dengan semangat yang besar. Gunakanlah ia untuk memperjuangkan agama Allah. Gunakanlah ia untuk menyebarkan rahmah dan kasih sayang di atas muka bumi ini yang sudah syarat dengan kejahatan. Sebarkanlah kebaikan. Bacalah suratul Kahfi. Bacalah banyak suratul Kahfi dan tanamkanlah futuwah di dalam jiwa anda. Sesungguhnya kemuliaan anda, wahai anak-anak muda, hanyalah terletak pada anda menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, bukan manusia-manusia lain yang jauh lebih hina daripada baginda. Mereka bukan contoh ikutan anda. Kemuliaan anda, harga diri anda terletak kepada cinta anda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anak muda, anak-anak remaja, sesungguhnya umur anda, kemudahan anda, kekuatan anda, tenaga anda bukan milik anda. Ia adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti Allah akan minta kembali, Allah akan ambil kembali tenaga itu. Allah akan ambil kembali kekuatan itu.
maka jangan sangka kehidupan ini adalah kehidupan anda. Tidak ada milik kita. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Jangan mengatakan ini hidup aku punya suka. Siapa kata hidup anda, hidup anda? Adakah anda mencipta diri anda sendiri? Adakah anda memilih keluarga anda sendiri? Adakah anda memilih di mana dilahirkan? So is it your life? How dare we say that it's our life? Bangkitlah wahai remaja-remaja. Ketahuilah bahawa maksiat menghancurkan jiwa anda. Maksiat merosakkan jiwa anda, melemahkan anda, dan membuatkan anda senang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak baik. Tuntutlah ilmu adik-adik. Tajamkan fikiran. Kenali dunia sekeliling. Dan perjuangkan apa yang patut, perbaiki apa yang patut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anda. Wahai umat Sayyidina Muhammad secara keseluruhannya, sesungguhnya kita tidak tidur terlalu lama. Umat Islam sudah tidur terlalu lama. Marilah kita berjanji bahawa pada waktu ini, pada zaman inilah umat Islam kita bangkit dengan sebenar-benar kebangkitan, dengan kembali membawa rahmah kepada seluruh alam. Zaman kekalahan sudah berlalu. Zaman kegelapan sudah berlalu. Zaman kehinaan sudah berlalu. Sesungguhnya titik malam yang paling gelap menandakan bahawa cahaya akan tiba tidak lama lagi. Kekalahan yang paling hina menandakan bahawa kemenangan sedang berada di dalam gapaian. Satukanlah saf. Maafkanlah antara satu sama lain. Terimalah bahawa ada perbezaan di dalam perjuangan. Kita berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan kepada setiap orang yang memperjuangkan dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Kita luruskan saf. Kita rapatkan kembali hati-hati kita yang sudah terpisah ini. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah ilmu. Dan apabila menuntut ilmu, jangan lupa untuk menggiatkan amal. Sama-sama. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri juga, untuk semua yang berada di sini. Selepas kita mencari ilmu dengan giat, marilah kita giatkan juga amalan kita. Kita tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahkan hati-hati kita dengan hubungan yang tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan cara ini sahaja umat akan bangkit. Zaman kegemilangan kita akan tiba kembali. Kita akan kembali menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi ia tidak akan datang dengan mudah. Dia akan datang dengan keringat dan dengan darah. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, bahkan mungkin lagi 300-400 tahun lagi. Tidak perlu kita kisah akan perkara itu. Kita mulakan daripada hari ini. Mulai saat ini. Bersama-sama. Marilah kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami bertawassul ya Allah. Kami bertawassul ya Allah. Kami bertawassul dengan kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad di mata-Mu ya Allah. Kami bertawassul kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah semangat umat Islam ya Allah, khususnya masyarakat Islam di Singapura ini ya Allah, yang sudah lama tidur ya Allah. Bangkitkanlah hati-hati kami ya Allah. Suntikkanlah satu semangat baru ya Allah, yang mampu menolak kami melakukan satu perubahan yang benar-benar membawa rahmat kepada diri kami, kepada keluarga kami, dan kepada negara kami, dan kepada dunia secara amnya ya Allah. Kami sudah penat ya Allah. Kami sudah penat dipijak-pijak ya Allah. Kami sudah penat diejek-ejek ya Allah. Yang pertama sekali oleh syaitan durjana ya Allah. Yang kedua oleh nafsu kami sendiri ya Allah. Kami ditunggang oleh nafsu kami sendiri ya Allah. Dan kemudian oleh musuh-musuh Islam ya Allah. Kami sudah penat ya Allah. Suntiklah satu semangat baru ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kami bertawassul dengan Nabi-Mu ya Allah, dengan kekasih-Mu ya Allah, bukan orang lain ya Allah. Kekasih-Mu ya Allah. Bangkitkanlah ya Allah. Satukanlah saf
saf-saf orang yang beriman ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan di dalam jiwa kami ya Allah, memperjuangkan untuk-Mu ya Allah, bukan untuk dunia ya Allah, bukan untuk nama ya Allah, bukan untuk harta ya Allah, tetapi untuk-Mu ya Allah, supaya di akhirat nanti kami mampu berdiri di hadapan-Mu ya Allah, berdiri di hadapan-Mu ya Allah dengan hati yang tenang bahawa kami melakukan untuk-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salam dan selawat yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya terurailah segala sempulan dan terangkatlah segala musibah dan tertunailah segala hajat dan tercapailah segala keinginan dan tercapailah dengannya penghujung yang baik dan dicurahkan hujan rahmat atas keberkatan Sayyidina Muhammad. Dan demikian jugalah kepada kaum keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sayangi, sahabat baginda yang baginda cintai, sebanyak kerdipan mata, sebanyak hembusan nafas, bahkan sebanyak ilmu pengetahuan-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.